Mu sudah menjadi manusia yang tidak abdan syakura, hamba yang tidak bersyukur, diberikan segala fasiliti, diberikan segala-galanya, tetapi kamu tak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah mu nak letak kepalamu sama taraf dengan tapak kakimu, tidak pernah sekalipun tepat pada waktu dia. Waktu saja dah berpuluh-puluh dosa dah buat. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khairu khalqihi, wa ashhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa adaytahu al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, fatihun lima ughliq, khatimu lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, والهادي إلى صراطك المستقيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وعملا مقبولا. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid Tariq bin Ziyad Al-Juju, para imam, para asatizah, para datuk, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan penantian pada pagi ini mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita melihat kepada doa yang dibacakan oleh imam, imam baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna ar-Ramadan. Dia ada dua tempat di situ yang menyebut satu barakah, satu sampai. Barakah ini maknanya kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Arab dari sudut lughawiyah, dia membawa erti ziyadatun, tambah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah. Benda apa nak tambah di situ, tuan-tuan? Bila orang sebut bulan Rejab, maknanya tambahkan amalan. Tambahkan amalan. Yang dulu tak semayang sunat tahajudnya, semayanglah. Yang dulu tak puasanya, puasalah. Yang dulu kurang baca Quran, maka bacalah Quran banyak-banyak. Okay? Itu makna ziyadah.
ziyadah dalam bentuk amal, kita minta pada Tuhan supaya dengan amalan yang sedikit itu yang kita buat itu balighna sampai. Sebab apa dia sampai dengan amalan itu? Sebab mungkin ditakdirkan Allah Ta'ala tahun ni kita meninggal dunia tuan-tuan sebelum masuk Ramadan. Mungkin makali takdir kita, ditakdirkan Allah Ta'ala kita meninggal sebelum puasa tuan-tuan. Maknanya ataupun ditakdirkan Allah Ta'ala kita meninggal dalam bulan Syakban ni, tapi hati kita berprasangka bahawa kita akan hidup lama lagi. Dari sudut akliyahnya, akalnya tuan-tuan, kita sangkakan bahawa kita hidup lama, lalu kita dah ambil tahu langsung tentang benda-benda yang disebutkan itu. Maka tuan-tuan, tiba-tiba takdir itu dia melangkaui qada dengan asbab apa? Dengan asbab barakah. Barakah tuan-tuan puasa tadi, barakah tuan-tuan mengeratkan hubungan tali persaudaraan, banyakkan bersedekah, maka sedikit daripada amalan itu dia telah memanjangkan umur untuk sampai dalam bulan Ramadan. Okey? Sebagaimana satu kisah yang berlaku tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada seorang perempuan keluarga, seorang suami isteri. Dia ni teringin sangat nak jadi kaya tuan-tuan. Dia teringin sangat nak jadi kaya, dan isterinya beritahu pada suami dia, abang kan baik dengan Nabi Musa alaihi salam, pergilah jumpa dengan dia, minta sesuatu. Duduk beleber hari-hari tuan-tuan, orang lelaki dia dok tahan telinga dia. Kalau beleber sehari-hari tak apa, tapi hari-hari segabut perut tuan-tuan. Abang pergi ambil kira bang, nanti saya tak ada masa. Abang pergi ambil kira bang, saya segabut mata abang tengok kursi ni, boleh pakai tak boleh pakai gitu dah. Orang lelaki ni kuat macam mana pun dia jadi lemah bila dia berhadapan dengan isteri dia. Jadi seorang lelaki pasangan yang berkahwin ini pun dia adalah ketua tuan-tuan. Dia nak pergi jumpa dengan Nabi Musa, dia bimbang Nabi Musa tak kenal dia. Dia nak pergi berjumpa, bertemu dengan Nabi Musa, bimbang. Dia tak berapa aqarib, tak berapa baik sangat dengan Nabi Musa. Tapi ala kulihal kerana dek bini dia tuan-tuan, dia pergilah. Dah pergi untuk apa? Dia tanya, ya Musa, aku minta tolonglah denganmu. Moga-mu ni baik dengan Allah Ta'ala. Dia tu, aku minta mu tolong doakan aku, bukan aku minta benda lain pun. Aku minta mu tolong doa aku ni jadi kaya. Tu dia. Aku minta tolong mu ni jadi kaya. Sekali pun tak apalah, dia kata. Asal mu doa tu aku berasa terima kasih dah. Nabi Musa dia doa, anak dia doa nak bertemu Nabi Musa, tuan-tuan. Abang dia Nabi Musa kata, jangan, nanti kalau mu jadi kaya, bimbang mu dok ingat dunia dah. Orang kaya dah. Lepas tu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, maka Musa pun berdoa. Selang beberapa tahun lama, dah hampir-hampir nak lupa tuan-tuan. Musa teringat dulu ada seorang lelaki yang pernah berdoa untuk jadi kaya. Tiba-tiba dipanggil apa nama malaikat tuan-tuan. Tak tengok buku rekod dia. Bapa yang dia ni dak
tak jadi fakir balik ni, tak jadi fakir, tak jadi miskin balik lah dah. Kemudian malaikat pun tengok rekod ahli keluarga ni, start daripada dia boleh jadi kaya sampailah dia jadi kaya raya. Untunglah orang yang boleh hidup pada zaman-zaman Nabi ni. Ada masalah rujuk Nabi tu, tapi ada juga di antara mereka ni yang tidak menghormati Nabi. Ada hak bunuh Nabi. Tetapi tuan-tuan, apabila berdoa tengok-tengok rekod balik semula, tak, yang menyebabkan si bulan ni tidak terus jadi miskin. Yang pertama, dia seorang yang taat pada Tuhan. Yang kedua, dia ni suka cari orang susah, banyak bertabarruk, menderma harta dia. Jadi aku malu nak tarik nikmat dia, kata Tuhan. Musa kata, aku malu nak tarik nikmat dia kerana dia ni orang yang banyak bersedekah. Maka Nabi sebut as-sadaqah tadfa'u bil bala'. Orang yang banyak menderma ni, Tuhan lindung dia daripada bala'un minallah. Dia banyak menghubungkan tali persaudaraan dengan orang, maka menyebabkan aku terpaksa tambah umur dia dari tahun ke tahun. Dia tak pernah balas orang, orang pun pakat suka belaka ke dia, tuan-tuan. Akhlak dia comel, baik bini, baik suami dia, maka Allah Ta'ala tambah. Sedar tidak sedar, tuan-tuan, hari ni 10 tahun dah. Jadi doa yang saya nak kaitkan pada tuan-tuan saat ni, maknanya berkat di sini bila ada orang beritahu pada kita tentang perbanyakkanlah amalan ni, tuan-tuan, maka kita buatlah. Mana ketahu tuan-tuan, tuan-tuan calon kematian pada waktu bersahur pada hari pertama dalam bulan Ramadan. Wana Allahu Akbar. Waktu tu orang pakat penat belaka, tuan-tuan. Waktu tu tiba-tiba kita nak makan sahur tu meninggal kita pada hari tu. Sedangkan malam tu kita berdoa dah. Allahumma laka nawaitu sawma ghadin an adai fadl syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dok dah nak masuk bulan Ramadan Allah dah. Nah, maka Tuhan kira seumpama dia berpuasa pada tahun tersebut. Masya Allah. Jadi kita pakat-pakat cari amalan lah, tuan-tuan. Amalan yang dah biasa tuan-tuan buat, jangan buat amalan melek-melek. Amalan yang dah hilang tak usah kira. Amalan yang baru, yang dulu buat 3 tahun lupa dah, 4 tahun dulu buat, 5 tahun lupa dah, tuan-tuan. Dah ingat dah berapa, Ustaz. Maka congkir balik semula, buka kitab-kitab amalan kita ni, tuan-tuan, kita cari balik. Bila kita cari balik, buat hak tula, jangan duk buat hak lain. Amalan-amalan ni benda yang kita buat berkekalan dalam hidup kita. Kalau dulu baca Quran lepas pada sembahyang, baca balik semula. Kalau dulu selalu bangun qiyamul lail. Qiyamul lail ni, tuan-tuan, dia adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan dapat oleh semua manusia dak. Ada orang dia tak dapat, tuan-tuan, anugerah untuk nak bangun tengah malam bertahajud ni, dia tak merasa lalu la ilaha illallah. Jadi kadang-kadang ada yang boleh bangun dia sekadar bangun begitu je. Sama ada dia bangun duduk cokor, duduk tengok atas, duduk tengok bawah, duduk kelipmah rap. Ada orang bangun gitu, dah hati dia tak terniat mau nak bangun sembahyang malam tu. Berbeza dengan orang yang telah menjadi calon pilihan Allah Ta'ala. Memang dia bangun seumur, tuan-tuan. Walaupun dia tidur pukul 12, pukul tidur dia bangun. Walaupun dia sibuk hari itu bekerja daripada pagi sampai ke malam, dia tidur sekejap, tapi Tuhan beri dia bangun. Allah lah, hebat sungguh ni manusia jenis lagu ni hebat, tuan-tuan. Jadi siapa yang telah dikurniakan perkara yang disebabkan itu, maka teruskanlah. Kerana orang yang bangun tahajud ini adalah kurniaan yang besar daripada Allah.
kerana fadilat dan ganjarannya sangat agung. Subhanallah. Maka beruntunglah bagi sesiapa yang mendapat kurniaan bangun bertahajud qiyamul lail, lebih-lebih lagi di dalam bulan Rajab dan dalam bulan Sya'ban. Allahu Akbar. Dan manakala yang tak dapat, dia kena berusaha, tuan-tuan. Dia kena berusaha minta dengan Tuhan, baca ayat penggerak yang saya sebutkan dulu dalam surah Al-Kahfi ayat 5 yang terakhir. Bagi hak mula-mula nak dapat, sebelum daripada tu wajib bagi setiap orang yang nak bangun solat tahajud malam ini, dia kena minta ampun dengan Tuhan. Allah, maknanya susah Ustaz. Kita kadang-kadang Ustaz boleh apa nama nak semayang tahajud, nak apa nama nak taubat ni boleh, tapi taubat kita ni Ustaz taubat lada, panas sekejap lepas tu habis. Semayang taubat ni dia bukan sekali, tuan-tuan. Dalam hidup kita bukan sekali, sebab kita buat dosa tiap-tiap hari, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, saya tak ada dosa, Ustaz. Sebab mu tak ada dosa lah, kerana mu tak ada alat untuk nilai dosa yang ada dalam diri mu. Kalau mu ada alat untuk nilai tentang dosa, maka mu akan lihat dosamu lebih banyak daripada dosa Nabi SAW. Bapa yang orang jadi zulumat sehingga dia tidak nampak dosa dia, tuan-tuan? Sebab dia terlalu hubbud dunia wa karahatil akhirah. Dia terlalu cinta kepada dunia, menyebabkan Tuhan tutup alat itu untuk melihat tentang dosanya. Allahu Akbar. Ada orang boleh cakap begitu, tuan-tuan. Dia kata, saya mana ada dosa? Saya balik dia duduk rumah saya, saya tengok TV, saya tak kacau orang. Itu mu dengan manusia. Mu dengan Tuhan dipanggil kurang ajar. Mu dengan Tuhan dipanggil tidak ada adab. Lagu mana Ustaz menyebabkan tak ada adab? Sedang molek orang dok azan, mu dok semayang terus. Mu berjalan sepanjang hari tak ada dok sebut nama Tuhan. Mu makan harta Tuhanmu, minum hak Tuhanmu, maka hak Tuhan tak pernah sekali keluar daripada mulutmu perkataan syukur. Mu sudah menjadi manusia yang tidak abdan syakura, hamba yang tidak bersyukur. Diberikan segala fasiliti, diberikan segala-galanya, tetapi kamu tak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah mu nak letak kepalamu sama taraf dengan tapak kakimu, tidak pernah sekalipun tepat pada waktunya. Waktu saja dah berpuluh-puluh dosa dah, tuan-tuan. Dia kata, ingat ke duduk cokoh rumah ni tak ada dosa? Temu dengan manusia. Kalau dengan manusia pula, terus kita pergi tengok bangun pagi tadi ni, perkataan apakah yang mula tuan-tuan sebut start tuan-tuan bangun pada pagi. Manakala orang yang beriman disebut dengan lafaz Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun pagi tadi, tuan-tuan, dia sebut syukur dah. Segala puja Allah Ta'ala, syukurlah kerana engkau telah menghidupkan aku daripada mematikan aku. Syukur tu. Tapi kita bangun bodoh-bodoh, kita tak nampak siapa Khalik, siapakah pencipta. Itu dah sedah, tuan-tuan. Mana orang duk gelar kapuk nak pergi semayang subuh lambat hari ni, dia tak ada cara ke semayang, dia cara ke anak dia, tuan-tuan. Sampai-sampai masa habis begitu dalam keadaan tidak sembahyang. Masya Allah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kalau dia tertinggal sembahyang subuh pada hari, mereka akan gadaikan harta mereka yang paling mahal. Subuh je tu saya. Tapi kita tetap dalam hati minta dengan Tuhan nak jadi kaya. Dia tak tahu ke, tak malu ke yang memberi kekayaan kepada dia adalah Khaliqul Makhluk, Tuhan yang menjadikan siang dan malam, hujan di langitan turun, menyedot segala air di isi bumi tanpa pernah meninggalkan hak Allah Ta'ala. Itu dia abaikan hak paling besar. Dosa kau tak? Memang dosa ya, tuan-tuan. Jadi orang yang nak mengenali dosa-dosa ni, dia kena ada alat-alat dia adalah hati dia, tuan-tuan.
Maka tajuk kita pada pagi yang penuh barakah ini, kelebihan kemuliaan adalah kurniaan seseorang Allah Ta'ala kepada seseorang, kurniaan Allah Ta'ala ataupun anugerah Allah Ta'ala kepada seseorang. Bukan semua manusia itu dapat jadi dalam bulan Rejab ni, siapa yang tak boleh bangun tengah malam maknanya dia adalah di kalangan orang-orang yang berdosa, maka banyakkanlah minta ampun dengan Tuhan, bercakaplah kamu dengan Tuhan. Ada orang minta ampun bangun tengah malam, tapi dia tak tahu nak minta lagu mana. Ada yang duduk cokor, khabar-khabar terlelak tau tak lelak. Mana mana tuan? Jadi waktu bila nak semayang taubat, semayanglah lepas pada isyak. Nak rusak dia semayang lepas pada isyak. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Balik lewat sikit lah pada orang lain. Aku teringin sungguh ya Allah, nak bangun semayang malam tak dapat lagi sampai hari ni ya Allah. Adakah aku ni berdosa padamu ya Allah? Kau ampunlah dosaku yang aku sedar ataupun aku tak sedar ya Allah. Ulang ayat itu berkali-kali ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kau terimalah segala amalanku ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kau terimalah segala amalan sunatku ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kau terimalah segala amalan Quran dalam hidupku ya Allah. Doa yang itu tuan-tuan. Sebelum tidur doa lagi. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah anugerah yang maha agung ini ya Allah. Aku ingin sangat nak bangun sembahyang tahajud, nak memuji nama-Mu di malam hari ya Allah. Doa banyak-banyak. Sebab apa tuan-tuan? Hafsah radhiyallahu anha menceritakan kisah mimpi adiknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas baginda bersabda. Baginda menyebut, ni'mal abdu Abdullah law kana yusalli min al-laili. Sebaik-baik hamba adalah Abdullah, seandainya dia melakukan qiyamul lail, solat malam, solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dah baca dah kisah ni tuan-tuan pada pada bulan yang lalu. Jadi tajuk pada malam ini, puasa sunat yang afdal. Lupa nak tanda tuan-tuan. Baik. Puasa sunat yang afdal ni bulan Rejab ni tuan-tuan, perbanyakkan melakukan puasa sunat. Berapa hari Ustaz? Dalam bulan Sya'ban ni tuan-tuan, mengikut kitab fiqh tuan-tuan, kita boleh berpuasa setiap hari selama 15 hari. Bagi orang yang melazimi berpuasa Isnin dan Khamis, dia boleh melangkaui 15 hari, jangan termasuk pada hari Syak. Okey? Ini Isnin Khamis boleh. Bagi yang berpuasa Nabi Daud alaihi salam, maka dia berpuasa Isnin, tak puasa Selasa, Rabu puasa, Khamis tak puasa. Buatlah amalan tu. Untuk apa tuan-tuan? Manalah ketahu tuan-tuan, dengan asbab puasa itu ada keberkatannya, maka Tuhan panjangkan umur kita tuan-tuan sampai hari raya, sempat masa raya tahun ni tuan-tuan. Walaupun dah ditulis oleh Allah Ta'ala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Catat dah tu. Tapi dengan amalan baik ini dia boleh menukarkan. Maknanya dengan keberkatan Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala menambahkan sikit lagi umur kita. Alhamdulillah. Sampai umur kita tahun ni 67 tahun balik. Baik. Afdalus siyam siyamu Dawuda, sama yauman wa aftara yauman. Sebaik-baik puasa sunat ialah puasa Nabi Daud. Dia berpuasa sehari dan dia berbuka sehari. Boleh puasa Ustaz? Boleh. Hari ni berapa Rejab dah Ustaz? 6 Rejab. Ada lagi 9 hari tuan-tuan boleh puasa. Puasa ni tuan-tuan seronok. Bagi orang yang semayang, puasa ni boleh menarik kekhusyukan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Puasa sunat boleh menarik akan segala amalan-amalan untuk dia lakukan. Allahu Akbar. Bagi orang yang lazim puasa ni, dia boleh menarik kekhusyukan dalam melakukan amalan solat, sama ada solat berjamaah ataupun solat bersendirian di tengah malam. Allahu Akbar. Bagi yang ada penyakit payah nak khusyuk ni tuan-tuan, maka dia kena lazimi berpuasa. Kalau angkat dia takbir tu mari selalu mimpi maknanya dah. Maka dia kena banyakkan amalan sunat. Asal angkat takbir je tuan-tuan, mimpi selalu. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Senyap sekejap. Masuk selalu cerita. Ni kena semayang sunat banyak apa? Kena semayang sunat banyak. Kena beristighfarnya banyak. Sebab sembahyang ini kalau diteruskan, Allah Ta'ala tak ambil tahu. Allah Ta'ala kira dia dalam keadaan lalai tuan-tuan. Dia tak tahu apa yang dia sebut. Maka Tuhan sebut orang yang lalai di tempatnya neraka Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan kena tahu, semayang ini tuan-tuan di tahap mana kita, dan kita kena tahu di mana penawarnya. Orang lain boleh semayang sampai terbelah kaki, orang lain boleh semayang sampai panah kena atas tubuh tak sedar lagi tuan-tuan. Orang lain boleh semayang, lepas semayang rasa gembira, tapi kita semayang tak berubah dulu kini dan selamanya, duk berasa macam kena paksa. Ni penyakit. Ni penyakit. Balik bahaya sekali, lepas semayang berasa nak ketemu sama. Tak dah nak semayang orang lain dah. Apa ustaz? Syaitan. Angkat je takbir, Allahu Akbar, beri ke salam, ketuk selalu. Tak boleh lama ustaz, kita ada angin. Ini bukan angin, ini penyakit syaitan. Syaitan dok mari muca tuan-tuan. Maknanya kalau berlaku orang jenis penyakit saya sebut semua tadi, dia memerlukan kepada sembahyang sunat yang banyak dan beristighfar dengan banyak, dan kena minta dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon padamu ya Allah supaya air sembahyangku dijaga ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ya Allah, berikan sedikit kekhusyukan di dalam aku melakukan ibadah. Yang ketiga, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku sedikit kebahagiaan dalam aku melakukan ibadah. Kena minta. Jangan awak senyap gitu, sombong gitu. Tuhan tak beri. Bila hambanya tidak meminta, maka aku tidak memberikan kepadanya. Maka mintalah. Batu iman selalu sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah banyak mana sekalipun doa, nescaya aku perkenankan. Sama ada permintaan itu cepat atau lambat, tu bukan urusanmu, tu urusanku. Yang menyebabkan jadi lambat itu kerana urusanmu. Sebabmu semayang kadang-kadang mu tak semayang, time mu senang, mu minta dengan aku, time mu susah, mu buat tahu, time susah mu minta dengan aku, time senang mu buat tak reti. Padang muka. Okey? Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, minta ni kena sentiasa dalam bentuk doa. Minta dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, bapa yang hari ni aku berasa malas ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku lakukan ibadah ni bertahun dah, tapi lepas pada Covid ni amalan aku berasa tak sedap. Kenapa ya Allah? Mengadu dengan Tuhan. Patut sembahyang taubat, patut 2 rakaat buat 2, patut 4 buat 4, patut 6 buat 6, patut 8 buat 8. Maka fas'alu ahli zikru in kuntum la ta'lamun. Jumpa dengan Ustaz nak tanya sikit ni, hamba sembahyang ni kadang berasa tak seronok dah Ustaz. Tok guru ni dia boleh lihat bagaimana keadaan ahlinya tuan-tuan. La ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara bi nurillah. Takutilah kamu akan pandangan orang-orang alim, kerana orang alim ni dia tahu setakat mana amalanmu. Allahu Akbar. Tuan-tuan tanya nak Ustaz, mana Ustaz saya ni payahnya nak sembahyang Ustaz, payahnya nak menangis Ustaz,
payahnya berasa nak bersalah ustaz apa ustaz tanya dia. Sebab kadang-kadang ada di antara guru kita ini gurunya yang sangat mursyid. Tuan-tuan jangan nilai guru mursyid lagu mana. Nak cari guru mursyid ni tuan-tuan, orang yang jaga sembahyangnya, solatnya awal tuan-tuan. Ni guru mursyid, dia dok sembahyang seorang-seorang rumah, dia sembahyang masjid. Dia orang alim tapi dalam diri dia ada warak tuan-tuan. Mu jaga. Jangan dok kata dok tentu kalu pada ulama-ulama, jangan dok kata dok tentu kalu pada para alim ulama, kerana mereka ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang memerangi mereka, aku akan memerangi mereka. Siapa? Allah taala. Jadi menjaga molek. Ada tempat yang boleh tanya dia. Tanyalah, jangan duk main semayang sedap begitu tuan-tuan. Kadang-kadang kita kena tipu dengan iblis laknatullah pun kita tak tahu. Tanya guru kita. Ustaz lagu mana ustaz? Makin hari makin malam rasa nak semayang tuan-tuan. Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala waliullah tuan-tuan. Seorang waliullah, dia bila kena nyakit anak dia kena juga ustaz, dia kena. Pas kita budak-budak baru nak belajar semayang mana ustaz lagi parok kena tuan-tuan. Sama ada kena polek ke dia, atau kena bisikkan dia, atau kena swing ke dia, lepeh lah kita tuan-tuan. Imam Al-Ghazali ni dia menakalkan cerita tentang negeri akhirat untuk menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalam kitab dia tuan-tuan. Namun demikian kitab dia tak boleh baca seorang-seorang. Mesti berguru tuan-tuan. Lalu dia bekalkan kepada kita dalam manaqib Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tetekala dia payah nak bangun semayang, ulama pun kena juga ustaz, kena. Orang alim kena juga ustaz, kena. Tapi dia ada penawar dia tuan-tuan. Bagi orang hak tak ada ilmu lepeh. Lalu apabila dia mari tengok orang pakai khatam besar, dia pun nak pakai khatam besar. Apabila dia tengok orang nak umum besar, dia pun nak umum besar. Pak Imam Al-Ghazali dia pergi mana tuan-tuan? Saya pernah cerita dalam masjid ni. Imam Al-Ghazali dia tu pergi kubur tuan-tuan. Tuan-tuan kalau berasa kubur dunia wa karahatul akhirah, pergi kat kubur tepi tu tuan-tuan. Bangun pergi Allah ke petang, kalau berani pergi tengah malam duk cokoh ngadu kat orang dalam kubur. Orang dalam kubur, kalau dah Allah Ta'ala beri mu ni hidup lagi sampai memberi tawaran padamu hari ni, mu nak buat benda apa? Orang dalam kubur jawab apa? Hayatun, kami nak hidup Tuhan. Bila Imam Ghazali dengar orang dalam kubur kata nak kehidupan, maka dia sudah lupa segala apa yang keinginan dia. Nak kereta besar, nak rumah besar, nak harta banyak, nak gaji besar, dia tak nampak dah. Dia kata orang hak dalam kubur tu terdiri daripada background yang sangat hebat. Ada di kalangan mereka masih hidup dulu gajinya 100,000 sebulan. Ada yang dalam kubur tu masa hidupnya dulu rumahnya bagaikan istana. Ada hak dalam kubur dulu hartanya melimpah ruah, kaya. Tetapi bila ditanyakan satu soalan, mereka sebut tak banyak tuan-tuan. Mereka kata kami nak hayatun, kehidupan. Hari ini kita diberikan kehidupan menyedot udara Allah Ta'ala, tetapi kita lupa akan Allah Ta'ala. Inilah fitnah yang disebutkan oleh Nabi, fitnatul kubra, fitnah yang paling besar di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunia wa karahatil akhirah. Sehingga orang azan 5 kali sehari semalam pun mereka tak mari masuk dalam masjid Allah dah. Jadi tuan-tuan bersyukur hari ini dengan sedikit umur yang Allah Ta'ala berikan pada saya, berikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada fitnah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, puasa merupakan ibadah yang sudah lama dalam Islam. Termasuk para nabi terdahulu, ia bertujuan untuk menatijahkan ketakwaan kepada Allah yang menjadi tuntutan Allah terhadap hamba-Nya. Yang kedua, antara hikmah puasa seperti yang dinyatakan oleh musannif di dalam kitab Fiqh Al-Manhaj, dia menyebut puasa yang sempurna akan menyedarkan hati orang-orang yang beriman.
Tidak dia duk rasa dalam mimpi lagi semayang macam mimpi, zikir dalam bermimpi. Orang yang beriman ni siapa ustaz? Orang yang paling bertakwa di antara kamu. Tu yang beriman. Dan dia sebut orang beriman, jangan kita tak tahu. Salah satu di antara kata-kata Nabi yang saya boleh petik pada pagi ini tuan-tuan, orang yang selalu berulang alik daripada masjid ke rumah dia ke surau, mereka ini disebut sebagai orang beriman. Jadi musannif Imam dalam Fiqh Al-Manhaji dia menyebut puasa yang paling comel, puasa yang paling baik, yang menyedarkan hati orang yang beriman di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang berpuasa akan merasa lapar dan dahaga, sebaik sahaja dia melalui sebahagian daripada waktu siangnya, nafsunya ingin makan dan minum, namun perasaan yang menyedari diri dia berpuasa telah menghalang keinginan tersebut kerana melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Hebat. Sebab tu orang boleh puasa dalam bulan Rejab ni, maqam dia lain daripada orang lain. Allahu Akbar. Tengok orang tu makan relax, buat tak reti je, tak ada rasa lalu tuan-tuan nak buka dah. Hebat. Yang kedua, dalam menghadapi pertentangan ini, hatinya sedar akan pemerhatian Allah Ta'ala. Dia punya jasad itu berpuasa dalam ibadah, maka hatinya menyebut kebesaran Allah Ta'ala. Ni hebat. Kalau hati kalau tak puasa ada tak berzikir tuan-tuan, tapi dengan sebab puasa dia dalam bulan Syaban, hati dia duduk seketika astagfirullahalazim. Di samping itu dia sentiasa menyedari bahawa diri hamba yang tunduk patuh kepada hukum Allah. Dia tak buat tak tentu kali. Dalam bulan dia berpuasa, sepatutnya dia bercakap banyak, tapi dia tak bercakap banyak dah. Yang seterusnya, bulan puasa adalah bulan suci antara semua bulan dalam setahun. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki semua hambanya memenuhi bulan tersebut dengan amalan ketaatan. Mana mungkin bulan puasa nak baca Quran tuan-tuan? Kalau bulan Rejab tak puasa, mana mungkin nak baca Quran pada waktu tengah harinya? Kalau dah bulan Syaban dia tak berpuasa, dia jadi lembek tuan-tuan. Siapa yang dah training dalam bulan Syaban, bulan Rejab, dia akan baca daripada pagi sampai buka puasa, tak ada rasa apa. Para sahabat terlalu menunggu tentang puasa ni, daripada pagi ni air wuduk dia tak batal sampai nak buka puasa. Sebab apa? Sebab dia duk baca Quran 7 hari tuan-tuan, khatam sekali. Jadi kita usahakanlah, bertingkatkanlah amalan kita, tambah-tambahan, mudah-mudahan amalan pada kali ini dia memberi suatu amalan yang terbaik untuk kita, kerana tidak ada seorang manusia pun di hadapan saya hari ini yang berani angkat tangan kata mereka akan hidup pada tahun yang akan datang. Tak ada seorang pun berani tuan-tuan, walaupun tahun ini nampak sihat, tahun depan belum tahu lagi. Tahun depan 2022 tak tahu lagi tuan-tuan. Kita ni hidup atas dasar pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cuba teras sekali tahun ni tuan-tuan kita buat yang paling baik. Kita nak rasa apakah dia itu erti kebahagiaan di dalam melakukan amalan berpuasa. Mudah-mudahan dengan sedikit penerangan yang diberikan oleh musannif pada kita pada hari ini tuan-tuan, dapatlah kita upgradekan segala ilmu, menambahkan kekuatan dan keyakinan serta ketakwaan untuk kita melakukan semua amanah ibadah, amalan-amalan yang pernah kita lakukan dahulu, agar perasaan cinta kian membara untuk bertemu dengan Ramadan pada kali ini dengan buat segala amalan yang paling baik dalam hidup kita tuan-tuan. Andai kata kita terkubur di dalamnya, maka beruntunglah mereka yang berada dijemput oleh Allah Ta'ala sebagai tetamu Allah Ta'ala di dalam bulan Al-Mubarak. Jadi sekadar itu dulu. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah kurang datang daripada kelemahan sesendiri. InsyaAllah kita akan bertemu pada
bulan-bulan yang akan datang. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.